60 minit. Oleh sebab kita dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, beberapa taklimat telah dirakam lebih awal bagi menjaga prosedur standard operasi iaitu SOP. Tayangan multimedia berkaitan latar belakang sekolah serta pencapaian murid-murid SMK Bandar Tun Razak akan dipaparkan melalui skrin multimedia anda. Sepanjang majlis ini berlangsung, bolehlah tuan-tuan, puan-puan saling berkomunikasi di ruangan komunikasi di bahagian bawah skrin tuan-tuan dan puan-puan. Majlis ini akan bersiaran secara langsung daripada bilik gerakan SMK Bandar Tun Razak yang disediakan oleh Puan Azlin Syahimah binti Syamsuddin dan Puan Afzal binti Abdul Aziz. Manakala siaran langsung ini dikendalikan sebelumnya oleh Encik Syahnun bin Salih, Encik Muhammad Rizal bin Yaakob dan Puan Latifah Adawiyah binti Ahmad Rifai, dan saya, Puan Sharifah Syahidah binti Tuan Osman, pengantara majlis anda pada pagi ini. Seterusnya, mari kita saksikan tayangan multimedia yang telah disediakan oleh Encik Syahnun bin Salih sebagai halwa pendengar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Adat kita menyambut tetamu, salam dihulur, mesra bertamu. Hampakan tikar, lebarkan pintu, pemanis kata, haluan dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam sejahtera, salam kita jaga kita, salam dari SMK Bandar Tun Razak Kuala Lumpur BTRM Excellent. Yang berusaha Tuan Hajah Faizah binti Hassan, Pengetua SMK Bandar Tun Razak. Yang dihormati Encik Muhammad Syarif bin Abu Hashim, yang dipertua PRBG SMK Bandar Tun Razak. Puan Siti Hamidah binti Aziz, Penolong Kanan Pentadbiran dan Kurikulum. Puan Nur Munirah Tio binti Abu Wab, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Encik Nur Azlan bin Muhammad, Penolong Kanan Kurikulum. Puan Anissa binti Muhammad Alijal, Penolong Kanan Petang. Encik Syahnun bin Salih, Timbalan Penolong Kanan Petang. Barisan guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru, para ibu bapa serta murid-murid tingkatan 1 sesi 2021 yang dikasihi sekalian. Kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu di majlis yang julung-julung kali diadakan dengan suasana, situasi, lokasi dan mood yang berbeza dan kebiasaan. Kita perlu biasakan dengan situasi yang sedang kita alami di seantero dunia sekarang ini. Dunia pendidikan kita sentiasa berubah mengikut keperluan semasa. Dalam suasana pandemik, kita dihimpit dengan COVID-19 ini, guru-guru masih tetap kreatif untuk menyampaikan maklumat kepada murid-murid. Murid-murid tingkatan 1 yang baru masuki SMK Bandar Tun Razak perlu didedahkan dengan maklumat-maklumat yang asas sejak awal lagi. Begitu juga dengan ibu bapa.
Pendedahan ini perlu supaya murid-murid baru ini dapat menghayati budaya Sekolah Menengah Bandar Tun Razak dengan lebih baik. Penerapan dan penghayatan budaya sekolah akan memudahkan murid-murid menyesuaikan diri mereka dan proses pengajaran dan pembelajaran akan dapat berjalan dengan baik dan berkesan. Seperti mana yang kita sedia maklum, kita semua terlibat dalam Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang bermula pada 13 Januari 2021 selama 2 minggu. Namun, dalam tempoh PKP ini, sesi persekolahan tetap akan bermula pada 20 Januari 2021 secara PDPR bagi murid-murid tingkatan 1, 2, 3 dan juga 4. Oleh yang demikian, Majlis Orientasi tingkatan 1 ini perlu dijalankan sebagai salah satu usaha pihak sekolah dalam menyampaikan maklumat kepada murid-murid sebelum kelas bermula secara taniah. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis akan dimulakan dengan lagu negara. Majlis diteruskan dengan ucapan haluan wak oleh Pengacara Faizah binti Hasan, Pengetua SMK Bandar Tun Razak. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam SMK Bandar Tun Razak. Terima kasih pengurusi majlis Puan Sharifah Syahidah binti Puan Osman, yang dihormati guru-guru penolong kanan, guru kanan mata pelajaran, YDP PIBG SMK Bandar Tun Razak Encik Syarif bin Abu Hashim, para ibu bapa murid-murid tingkatan 1, guru-guru dan murid-murid sekalian. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam majlis orientasi tingkatan 1 2021 secara atas talian pada pagi ini. Terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada jawatan kuasa Hari Orientasi tingkatan 1 yang diketuai oleh PK Petang Puan Hajah Anisah dan guru-guru sesi petang khususnya. Di kesempatan ini, elok rasanya saya perkenalkan barisan pentadbir SMK Bandar Tun Razak, bermula dengan saya Puan Faizah binti Hasan selaku pengetua, dibantu oleh Puan Siti Hamidah binti Aziz penolong kanan pentadbiran, Puan Nur Munirah Tio binti Abdullah penolong kanan HEM, Encik Nur Azlan bin Muhammad penolong kanan co-curricular, Puan Anisah binti Muhammad Alijan penolong kanan petang, guru kanan mata pelajaran Puan Zaliha Yusof guru kanan bahasa, Encik Abdul Rahman bin Muhammad Taha guru kanan kemanusiaan, Puan Eliza binti Elias guru kanan teknik dan vocational, Puan Siti Amrah binti Muhammad Idris guru kanan sains,
dan Matematik. 2 orang kaunselor, Puan Ni Ismayanti binti Nik Yusof dan Puan Syarifah Syahidah binti Tuan Osman, dengan dibantu oleh barisan guru seramai 44 orang dan AKP 9 orang. Jumlah keseluruhan guru kami adalah 55 orang, dengan 2 orang DG 54, 7 orang DG 52, 9 orang DG 48, 22 orang DG 44, 14 orang DG 41 dan 1 orang DG 34. Ini adalah merupakan sumber yang kita ada. Jumlah murid di SMK Bandar Terrazak adalah 625 orang. Ini adalah merupakan enrolment bagi tahun lepas, dengan 2 sesi persekolahan, 1 sesi pagi dan petang. Sesi pagi merupakan terdiri daripada tingkatan 3, 4 dan 5. Sesi petang tingkatan 1 dan 2. Visi sekolah adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Dan misi sekolah adalah melestari sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangun potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Dan moto sekolah adalah berilmu, berakhlak dan berbakti. Saya sentuh di sini sedikit berkenaan dengan sejarah sekolah. SMK Bandar Terrazak mula beroperasi pada Disember 1993. Maknanya usia sekolah ini hampir menjangkau usia 28 tahun. Pada kesempatan pagi ini juga saya mewakili semua warga SMK Bandar Terrazak ini mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa murid-murid tingkatan 1 kerana telah memilih kami sebagai sekolah pilihan untuk anak tuan-tuan puan-puan menyambung pembelajaran di peringkat menengah. InsyaAllah kami guru-guru akan memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak tuan-tuan dan puan-puan. Namun begitu, kerjasama dan bantuan daripada ibu bapa amat kami harapkan agar visi dan misi sekolah dapat kita capai bersama. Kami amat mengharapkan sekiranya ibu bapa mempunyai kepakaran, kemahiran ataupun idea-idea yang baik untuk kita kongsi bersama dengan guru-guru demi kebaikan anak-anak kita bersama. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang sudi hadir pada program pagi ini. Sesungguhnya ibu bapa yang hadir pada pagi ini adalah merupakan ibu bapa yang telah memberikan komitmen yang baik kepada sekolah. Terima kasih saya ucapkan. Sekian untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Hajah Faizah binti Hassan atas ucapan itu tadi. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan taklimat perjalanan pembelajaran murid tingkatan 1 yang akan disampaikan oleh Puan Anisah binti Muhammad Ali Jan, penyuluh kanan petang. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Anissa selaku penolong kanan petang
ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan mengalu-alukan kedatangan pelajar-pelajar tingkatan 1 ke SMK Badatul Razak Ceras, Kuala Lumpur. Tuan-tuan, puan-puan dan para pelajar yang dihormati sekalian, seperti yang kita sedia maklum, Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP telah menyaksikan operasi pelbagai sektor yang diarahkan tutup, dan ini termasuklah sekolah. Berikutan itu, pengajaran dan pembelajaran di sekolah perlu dikendalikan, tetapi secara maya melalui sistem e-pembelajaran. Seterusnya, untuk pendekatan PDPR. Pendekatan PDPR akan dikendalikan sama ada melalui dalam talian, sebagai contoh, kita ada Google Meet, ada 5, Teams, WhatsApp ataupun Telegram, dan di luar talian seperti penggunaan komputer ataupun telefon pintar tanpa capaian internet. Ini semua bergantung kepada kesesuaian subjek itu sendiri dan juga guru subjek. Manakala untuk kaedah PDPR, kita akan kendalikan sama ada melalui modul ataupun projek. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, semua ini bergantung kepada kesesuaian subjek dan juga guru subjek itu sendiri. Baik, untuk pelajar, apakah tanggungjawab anda? Untuk pelajar, pertama, pelajar perlulah peka dengan jadual waktu kelas. Jadual waktu kelas ini akan kita kongsikan di grup kelas masing-masing. Kedua, pelajar perlulah sentiasa rujuk kepada grup kelas untuk arahan dari guru subjek. Sebagai contoh, sekiranya hari ini ada subjek bahasa Inggeris, pelajar perlulah rujuk dalam grup kelas untuk arahan-arahan yang akan dikeluarkan oleh guru subjek bahasa Inggeris. Yang tiga, pelajar perlulah sentiasa bersedia dengan nota dan catat segala maklumat yang diberikan oleh guru. Yang keempat, ini penting ya, di mana pelajar kena pastikan tugasan disiapkan. Tugasan atau homework yang diberikan oleh guru subjek perlulah disiapkan dalam tempoh yang telah diberikan oleh guru. Dan akhir sekali, pelajar perlulah sentiasa berkomunikasi dengan guru sekiranya ada masalah. Sekiranya ada soalan ataupun kemusykilan, sentiasa rujuk ataupun bolehlah masukkan soalan, tuliskan soalan itu di dalam grup kelas dan insya-Allah guru akan membantu anda. Tuan-tuan, puan-puan dan para pelajar yang dihormati sekalian, pembelajaran online ini memerlukan komitmen dan disiplin murid yang sangat tinggi serta sokongan daripada ibu bapa. Justru besarlah harapan kami guru-guru di sini agar ibu bapa dapat bersama-sama kami memainkan peranan penting di dalam menentukan kecemerlangan anak-anak kita. So having said that, once again, on behalf of the school, I would like to extend our warmest welcome to all Form 1 students year 2021, and we hope that you will have a pleasant schooling days here with us. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Puan Anisah binti Muhammad Halijah atas ucapan dan taklimat itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya mari kita dengar taklimat disiplin dan peraturan sekolah yang akan disampaikan oleh Puan Azlin Syahimah binti Syamsuddin selaku penolong guru disiplin sesi petang. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Azlin Syahimah binti Syamsuddin sebagai penolong guru pengawas Unit Disiplin SMK Badatul Razak akan menyampaikan taklimat disiplin ringkas bagi persediaan murid-murid tingkatan 1 tahun 2021 sebelum sesi pembelajaran bersemuka diadakan. So dengan taklimat ini diharap dapat membantu ibu bapa dan seterusnya dapat melicitkan pengurusan sekolah.
Kami juga berharap agar semua murid dan ibu bapa SMK Badatul Razak faham dan patuh kepada peraturan dan undang-undang sekolah ini. Kami juga berharap agar murid-murid sentiasa menghormati guru-guru, kaki tangan sekolah, pengawas sekolah, ketua kelas, pelawat-pelawat dan rakan-rakan persekolahan. Taklimat disiplin yang lebih lengkap akan disampaikan apabila murid mula sesi persekolahan secara bersemuka nanti. Taklimat ini akan disampaikan oleh Encik Muhammad Hakimi, Ketua Disiplin Sesi Petang. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan guru-guru unit disiplin sesi petang. Encik Muhammad Hakimi bin Zamzuri sebagai penolong ketua guru disiplin. Saya, Puan Azlin Syaimah binti Syamsuddin sebagai AJK disiplin. Puan Afzal binti Abdul Aziz, Cik Primalata, Puan Hasmiliana binti Muhammad, Puan Latifah Adawiyah binti Ahmad Rifai. Seterusnya, saya akan menyentuh pada peraturan dan undang-undang sekolah. Masa persekolahan, jika sesi persekolahan bersemuka akan diadakan, masa persekolahan adalah pada pukul 1.05 hingga 6.45 petang. Jadi murid-murid berada di sekolah sebelum pukul 12.50 tengah hari bagi Isnin hingga Khamis. Bagi murid yang datang lewat, perlulah melaporkan diri di Pejabat Am sebelum mendapatkan dan perlu mendapatkan slip lewat sebelum masuk ke kelas. Bagi waktu kehadiran pada hari Jumaat pula, murid lelaki pada jam 2.30 petang dan murid mesti ada di sekolah selepas solat Jumaat. Bagi murid perempuan pula jam 2.10 mesti ada di sekolah. Bagi murid-murid yang hendak pulang ke rumah atas sebab sakit, kematian atau kecemasan, hendaklah mengisi buku keluar dari pejabat dan ditandatangani oleh ibu bapa atau penjaga bagi membawa anak jagaan keluar. Ibu bapa tidak dibenarkan naik terus ke kelas mencari anak-anak masing-masing untuk dibawa pulang. Kemudian bagi murid yang datang lewat 1 jam, iaitu 2 waktu PDP. Yang pertama, dari waktu bermula waktu persekolahan akan dianggap sebagai tidak hadir kecuali dengan alasan yang munasabah. Murid yang hadir awal tidak dibenarkan terus masuk ke kelas memandangkan kita ada 2 sesi. Jadi murid sesi petang perlu tunggu di kawasan kantin ataupun di dewan sekolah. Murid juga tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran. Seterusnya, maklumkan kepada guru tingkatan jika murid tidak dapat hadir sekolah. Ibu bapa diminta menyerahkan surat doktor ataupun MC ataupun surat rasmi yang ditandatangani oleh waris bagi ketidakhadiran ke sekolah. Seterusnya, peraturan bagi SMK Badatul Razak. Jika sesi pembelajaran bersemuka diadakan, murid-murid wajib memakai pelitup muka jika berada di dalam kawasan sekolah dan murid-murid diminta sediakan pelitup muka yang lebih supaya jika hilang ataupun putus ada gantinya. Pelitup muka kain juga dibenarkan untuk warna hitam yang plain sahaja. Kemudian murid-murid juga wajib mengambil suhu dan mencatat suhu harian di dalam buku catatan ketika masuk ke dalam kawasan sekolah. Seterusnya, saya akan menyentuh kepada pakaian murid sekolah menengah. Pakaian seragam yang bukan fashion, bersih lengkap dengan lencana sekolah di atas kocek, tudung bagi yang perempuan dan memakai tag nama mengikut warna tingkatan. Seterusnya, kita lihat ini pakaian pelajar lelaki bagi sekolah menengah. Baju kemeja warna putih lengan pendek dimasukkan ke dalam seluar, butang dikenakan dengan lengkap, seluar warna hijau, bukan jeans. Kemudian pakaian murid sekolah menengah. Pelajar perempuan perlu memakai baju kurung warna putih jenis kain cotton, tudung warna putih, tepinya tidak berbunga dan juga kain warna biru sekolah menengah. Bagi pakaian murid sekolah menengah untuk kegiatan sukan dan PJK,
baju T sekolah lengan pendek bagi lelaki dan lengan panjang bagi perempuan. Seluar trek sekolah berwarna yang berlogo sekolah perlu dipakai. Jika tidak ada, boleh memakai seluar trek yang tiada tanda nama ataupun yang tidak bergaris di tepi, yang plain sahaja. Kemudian bagi kegiatan co-curriculum, pelajar juga diwajibkan untuk memakai pakaian seragam uniform masing-masing pada hari Rabu. Jadi untuk makluman ini akan disampaikan sekiranya sekolah dibuka nanti. Bagi pakaian seragam hari Jumaat, pelajar lelaki diwajibkan memakai baju Melayu berwarna putih lengkap berserta samping. Pelajar perempuan boleh memakai baju sekolah putih bersama kain sarung songket. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada gambar, itulah jenis kain songket, kain sarung yang dipakai oleh murid-murid sesi petang untuk hari Jumaat. Seterusnya, kasut. Pelajar juga wajib memakai kasut hitam bersama stokin hitam dan ataupun kasut putih bersama stokin putih. Seterusnya, berkenaan dengan waktu solat. Waktu solat akan dimaklumkan mengikut jadual waktu bersemuka yang akan dimaklumkan oleh guru tingkatan. Jadi apa yang kami nak sampaikan, murid-murid perlu membawa sejadah dan telekung daripada rumah. Seterusnya, berkenaan rambut. Pelajar lelaki mestilah berambut pendek dan tidak berfashion, tidak menyimpan janggut dan misai. Pelajar perempuan yang berambut panjang, yang non-Muslim juga, perlu didandan dengan kemas, tidak diwarnakan dan tidak berfashion. Terusnya, semua pelajar juga dilarang memakai atau membawa barang-barang kemas atau perhiasan ke sekolah. Mereka juga dilarang membawa telefon bimbit ke sekolah. Jadi pihak sekolah berharap ibu bapa semua dapat memahami dan mematuhi peraturan yang ditetapkan ini dan sentiasa mengingatkan anak jagaan masing-masing untuk apa dengan peraturan ini. Jika terdapat sebarang pertanyaan, boleh diajukan kepada guru tingkatan kelas anak masing-masing. Sekian, terima kasih. Stay safe, stay at home. Terima kasih diucapkan kepada Puan Azlin Syahimah binti Syamsuddin atas taklimat sebentar tadi. Baiklah, seterusnya adalah taklimat beasiswa dan baituman yang akan disampaikan oleh Encik Syahman bin Salih Timbalan Penolong Taman Petang. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Banatul Razak kepada murid-murid tingkatan 1 2021, dan juga terima kasih kepada para ibu bapa penjaga yang menonton rakaman ini. Saya adalah Cikgu Sanun bin Salih, guru beasiswa Baitul Mal SMK Banatul Razak pada tahun ini. Saya dengan di sini nak menjelaskan berkenaan dengan beasiswa Baitul Mal untuk dipohon oleh anak-anak tuan-puan yang akan memasuki sekolah ini. Oleh kerana kita dalam tempoh PKP ini, jadi rakaman ini dibuat untuk panduan umum kepada para ibu bapa agar dapat menghantar borang permohonan beasiswa Baitul Mal kepada saya mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Jadi untuk makluman awal untuk ibu bapa dan para penjaga, pihak Baitul Mal telah menetapkan buat masa ini pada 26 Februari untuk tarikh akhir borang-borang permohonan baru Baitul Mal dihantar kepada pihak sekolah, kepada saya lah khususnya. Dan setelah itu saya akan memproses borang tersebut dan akan menghantar permohonan anak-anak tuan-tuan dan juga puan-puan kepada pihak Baitul Mal. Jadi untuk makluman secara umum, mungkin tuan-tuan yang pernah mengisi untuk anak-anak pada sekolah rendah itu dah biasa. Bagi yang belum mungkin agak sedikit rumit. Okey, ini contoh borang Baitul Mal. Tuan-tuan boleh dapatkan borang Baitul Mal ni dengan pihak sekolah. Khususnya buat masa ni berhubung dengan pihak security di kantin, iaitu Encik Isyam dan juga Encik Hamidah. Minta borang dengan dia.
Jika kehabisan, Cik Isam dan juga Cik Hamidah akan mendapatkan daripada pihak pejabat sekolah. Okey, dalam borang ini, perkara yang penting bagi nombor 1 ni ialah nama ketua rumah, iaitu ibu atau bapa kalau bercerai lah, maksudnya hidup ataupun bercerai mati, ataupun penjaga, mungkin ada yang tinggal dengan datuk nenek, mak saudara dan sebagainya. Alamat dia, alamat mestilah alamat di Kuala Lumpur. Di bahagian bawah ni adalah makluman tentang pekerjaan bagi penama nombor 1, iaitu ketua rumah. Bagi nombor 3 pula adalah nama murid dan juga nama sekolah serta nama tingkatan. Dan bagi nombor 4 adalah maklumat waris selain daripada penama di nombor 1. Dan bahagian akhir adalah nombor 5, pengakuan. Itu adalah tanda tangan nombor IC bagi penama nombor 1. Dan bahagian 6, sokongan itu tidak perlu diisi. Berkenaan dengan surat-surat sokongan umpamanya, yang penting salinan ataupun salinan kad pengenalan ataupun sijil kelahiran murid, anak-anak jagaan tuan-tuan dan juga puan-puan, salinan tuan-tuan, salinan IC ibu bapa ataupun penjaga, salinan kad pengenalan bagi anak-anak yang dalam tanggungan ataupun surat beranak, kecuali yang dah bekerja tidak boleh diambil kira. Penyata gaji, jika tuan-tuan ada penyata gaji, lampirkan, buat salinan. Jika tiada, buat akuan sumpah. Kedua-dua, jika tuan-tuan ada isteri ataupun ada suami, ada pasangan, kedua-duanya mesti. Jika dijaga oleh datuk nenek umpamanya, datuk nenek itu mesti juga membuat akuan sumpah bergaji. Jika pasangan tuan tidak bekerja pun kena buat surat akuan sumpah menyatakan tidak bekerja. Kemudian jika anak jagaan tuan itu merupakan anak angkat, perlu ada surat ataupun surat akuan sumpah. Kemudian satu salinan sijil nikah perlu diadakan. Jika tiada, buatlah surat akuan sumpah. Dan begitu jugalah kalau tuan-tuan nak mana yang ibu tunggal, bapa tunggal bercerai dengan pasangan, surat cerai ataupun surat ataupun sijil kematian perlu juga dilampirkan. Dan yang penting juga adalah satu salinan bil air ataupun bil elektrik yang mana alamat dia adalah alamat Kuala Lumpur dan sama seperti alamat pada bahagian nombor 1. Begitu juga dengan nama pada bil itu sama. Dan yang terakhir ialah bagi yang belum ada membuka buku akaun bank Islam, anak tuan-tuan perlulah membuka buku bank Islam dan photostat lampiran bahagian depan yang ada nombor akaun, nama untuk disertakan kepada borang tersebut. Setelah selesai, hantarlah kepada pihak kami. Itu saja secara ringkas yang saya dapat sebutkan. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dapat memberi jamu yang baik, memandangkan pada tahun ini saya menjaga SPM sebagai ketua pengawas bermula 22 Februari hingga 25 Mac. Jadi kemungkinan saya banyak tidak ada sekolah. Jadi jika borang itu tidak lengkap, jadi sukarlah untuk saya menyemaknya. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Syahnun bin Salim atas taklimat itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan taklimat skim pinjaman buku teks SPBT yang akan disampaikan oleh Puan Hasmiliana binti Muhammad, Ketua Unit SPBT sesi petang. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Hasmiliana binti Muhammad, Guru SPBT SMK Bandar Tun Razak. Saya dibantu oleh penyaras tingkatan dan juga guru-guru tingkatan. Okey, untuk SPBT sekolah bagi tingkatan 1 2021, saya maklumkan di sini tiada pengagihan atau pengambilan buku teks pada tahun ini. Okey, pengagihan akan kita buat apabila sekolah dibuka nanti sahaja, iaitu apabila pembelajaran secara bersemuka kita dapat buat. Okey.
Tapi alternatifnya murid-murid tingkatan 1 dan juga ibu bapa tidak perlu risau. Kerana segala maklumat berkaitan dengan buku teks saya akan melalui guru tingkatan akan masukkan dalam grup WhatsApp tingkatan masing-masing. Okey. Saya akan melalui WhatsApp kelas saya akan bagi pautan ataupun link buku teks digital KSSM tingkatan 1 bagi tahun ini untuk murid-murid juga ibu bapa tingkatan 1 2021 rujuk sepanjang PDPR berlangsung. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hasmiliana binti Muhammad atas taklimat yang diberikan. Semoga taklimat-taklimat ini memberi manfaat kepada anak-anak tingkatan 1 SMK Banatul Razak. Kini tiba masanya majlis memperkenalkan barisan guru-guru sesi pertama. Dimulakan dengan guru penolong kanan petang, Puan Anissa binti Muhammad Anjam, dibantu oleh Timbalan Guru Penolong Kanan Petang Encik Syahnul bin Salih. Seterusnya, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sesi Petang Puan Syarifah Syahidah binti Puan Osman dan Penyelaras Tingkatan 1 Puan Azlin Syahimah binti Syamsuddin. Guru-guru Tingkatan 1 dimulakan dengan satu amanah Puan Afzah binti Abdul Aziz dibantu oleh mentor Puan Syarifah Syahidah binti Puan Osman. Kelas 1 Bestari Cik Nur Syafiqah binti Cik Muhammad Yusof dibantu oleh mentor Puan Nur Huda binti Mahmud. Seterusnya kelas 1 Cekal Puan Nur Fahana binti Salihuddin dibantu oleh Puan Azlin Syahimah binti Syamsuddin. Kelas 1 Dedikasi Puan Masnida binti Muhammad dibantu oleh mentor Encik Zulkifli bin Mat Samad. Dan kelas 1 Gigi Puan Nurul Syuhada binti Muhammad Zain dibantu oleh Puan Syarifah Syahidah binti Tuan Osman. Baiklah, seterusnya adalah guru-guru mata pelajaran. Dimulakan dengan guru bidang bahasa Puan Anissa, Encik Syahnun, Puan Hafsah, Puan Nurul Huda, Cik Prema Lata dan Puan Azli. Diteruskan dengan guru bidang sains dan matematik Cik Wan Salwani, Cik Siti Masya, Puan Nur Fahana, Encik Muhammad Hakimi dan Puan Azlin Syahimah. Manakala guru bidang kemanusiaan dimulakan dengan Puan Latifah Adawiyah, Puan Nazarul Akmal, Cik Nur Syafiqah, Puan Nurul Syuhada, Puan Nurul Huda, Encik Syahnun, Puan Nur Huda dan Puan Hafsah. Dan guru bidang teknik dan vokasional Puan Nur Fahana, Puan Hasmiliana, Encik Zulkifli dan Puan Masnida. Dengan ini berakhirlah majlis orientasi tingkatan 1 bagi tahun 2021. Terima kasih diucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang sudi mengikuti majlis ini dari mula hingga akhir siaran. Kepada anak-anak tingkatan 1, selamat datang dan selamat menjadi warga SMK Banatul Razak dan selamat mengikuti PDP secara online. Makluman kepada guru-guru, QR Code telah dimasukkan ke dalam aplikasi WhatsApp rasmi sekolah untuk tujuan latihan dalam perkhidmatan. Bunga dedap di atas parang, anak dusun pasang pelita. Kalau silap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Saya bagi pihak majlis memohon maaf anda tersilap kata, tersalah bicara sepanjang majlis kita berlangsung pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq.
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.